dan apa yang membuat saya tersentuh, nenek ni dia sedih. Assalamualaikum and hi guys, this is Farhana in the house. Jangan lupa like dan subscribe. Okay, baiklah, untuk malam ni ini lebih kepada program sialan kan. Jadinya kenapa saya memilih tajuk sukarelawan? Kenapa aku memilih sukarelawan? Sebenarnya kalau nak cerita pasal sukarelawan ni, ini satu perkara yang menyentuh hati lah, sebab sepanjang 2 tahun lah, 2 tahun setengah, mungkin 2 tahun setengah saya berada dalam kelompok ataupun bai'ah suasana kerja-kerja kesukarelawan ni. Banyak pengalaman, banyak ups and down dia. Jadinya teringin sangat nak kongsi dengan rakan-rakan, walaupun hanya singkat tahun ni, sebab kerja-kerja amal ni dia perlu berterusan. Even kalau kita dah berhenti daripada tempat belajar, misalnya tempat belajar kita tu ada organisasi kesukarelawan, misalnya kata bila kita dah habis belajar, kita kena teruskan kerja-kerja amal ni, sebab ini satu perkara yang baik untuk diri kita sendiri, untuk improvekan diri kita sendiri. Sebab saya pun nampak perubahan lah dalam diri saya, walaupun tak sepenuhnya, tapi walaupun sedikit nilai perubahan tu, tapi ini memberi impak yang besar lah dalam diri saya, dalam kehidupan saya sendiri. Jadi apa yang nak dikongsikan malam ni tentang sukarelawan ni, sebenarnya kalau nak dikatakan, sukarelawan ni bukannya kita mesti ada dalam NGO, kita ada dalam organisasi. Itu adalah bonus untuk kita menceburi lagi, mencari pengalaman, melatih diri untuk terlibat dalam kerja-kerja. Sebab itu lebih khusus lah. Misalnya terlalu terlibat dalam NGO, dalam organisasi, itu menjadi bonus untuk kita, untuk mengimprovekan lagi diri kita ni. Tetapi nilai sukarelawan yang sebenarnya, ia bermula daripada kau petik sampah tepi jalan je tau. Itu nilai sukarelawan yang sebenar. Kau petik sampah tepi jalan, kau cuci masjid, kau cuci tandas, kau tolong orang ni atas jalan, kau beri makan dekat kucing ataupun binatang-binatang lain. Itulah nilai permulaan sukarelawan tu. Jadinya itulah saya cakap, sukarelawan ni memang dah ada dalam diri kita. Ada ke korang tiba-tiba lah satu hari korang ambil sampah and then korang buang? Ada korang paksa korang buat macam tu? Tak. Korang sendiri yang nak buat, korang sendiri yang suka dan rela nak buat benda tu. Jadi sukarelawan ni memang dah ada dalam diri korang. Sebab tu saya cakap, memang dah ada dalam kita semua kan. Betul tak? Jangan kita tak perasan benda tu, tapi hakikatnya memang dah ada. Inilah yang murabi saya katakan lah. Sebenarnya sukarelawan ni memang dah ada dalam diri kita semua. Jadi bila mana kita ada peluang untuk buat baik, walaupun kalau dia terasa mengutip sampah tu perkara yang remeh-temeh, tapi nilai dia tu Allah pandang tau. Allah tengok hamba dia, walaupun kau kutip sampah je, kau kalau kita rasa lah benda tu memang perkara yang biasa je lah, kutip sampah, buang, okey. Tapi Allah pandang tinggi tau. Allah nampak benda tu, mana benda tu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus, memang dapat pahala lah kan. Jadi bila kita ada peluang untuk buat baik, tolonglah buat baik, ambil peluang untuk buat baik. Jadi kat sini saya nak katakan, jangan rasa yang kalau walaupun korang tak terlibat dalam NGO, korang bukanlah orang yang layak untuk digelar sukarelawan. No, korang memang dah sukarelawan. Korang memang dah sukarelawan daripada dalam diri korang lagi, daripada korang sejak lahir lagi, korang dah memang ada nilai sukarelawan tu. Okay, so jangan rasa yang korang tak ada. Dan jangan pernah rasa yang even korang tak ada dalam NGO, saya ni tak layak sebab saya tak berada dalam NGO, saya tak layak untuk bantu orang ni, saya tak layak nak keluar sana. Tak. Bila korang berada dalam NGO dan organisasi ni, itu adalah satu bonus untuk korang mencari pengalaman baru, terlibat dengan aktiviti kesukarelawan, membantu orang sana sini, turun lapangan dan sebagainya. Itu adalah bonus untuk korang. Tapi nilai sebenarnya dalam diri korang. Korang kena explore diri korang, itu je. Saya cakap ni memang direct, memang on the spot, tak ada nak strip punya. Cuma ada sikit-sikit lah data-data yang perlu saya salin. Tapi yang lainnya memang sendiri-sendiri, sebab memang saya dah terdetik lama sebab saya takut nak share benda ni. Sebab saya rasa saya tak cukup ilmu. Saya selalu cakap saya tak cukup, saya rasa saya macam tak layak nak share. Tapi bila sampai satu tahap ni, saya rasa memang saya nak share juga kat remaja-remaja. Sebab saya tak nak remaja-remaja ni macam
is useless, tak tahu nak buat apa. So saya tak nak macam tu. Saya teringin nak tengok remaja-remaja ni gabung buat kerja-kerja amal. Sebab saya teringat kata-kata murabi saya tentang kalau kita nak merajuk orang membuat baik, dengan 3 cara, iaitu dengan tangan, lidah dan hati. Murabi saya pernah perbetulkan saya lah, mungkin saya silap sikit. Dia cakap, bila mana kita ada kuasa, kita gunakan kuasa kita sebaiknya. Misalnya kalau kita mampu dengan tangan, kita nak ajak orang kepada kebaikan, kita guna tangan dulu. Tangan ni adalah kuasa yang pertama. Jangan kita jadikan hati adalah pilihan yang pertama. Jadikan tangan ni kuasa yang pertama. Allah dah bagi kita kuasa, gunakan kuasa sepenuhnya. Macam itu. Sebab kita tak nak cita-cita ratun yang ada kuasa. Dia akan guna kuasa dia sepenuhnya untuk lawan musuh. Macam tu juga kita dengan ada kuasa tangan ni, kuasa tubuh badan, kaki semua ni, gunakan sebaiknya untuk kita bantu orang, untuk kita mengajak orang membuat kebaikan. And then bila betul-betul dah tak mampu, baru kita guna lidah kita ni. Tapi janganlah kita jadikan lidah dan hati ni yang pertama pula. Jadikan kuasa tangan, tubuh badan yang ada ni pilihan yang pertama. Gunakan kuasa yang ada ni sebaiknya. Allah dah bagi kita kekuatan, kita punya kaki, tangan, jari semua cukup, gunakan dengan sebaiknya. Kalau betul-betul tak mampu, apalah kita guna percakapan kita, tutur kata kita, lidah kita dengan nasihat-nasihat kita yang bermacam-macam nasihat yang sangat membina, yang memberi orang pandai tunjuk ajar buat rakan-rakan kita. Gunakan sepenuhnya sampai kering-kering pun tak apa, tapi Allah nampak tu. Ibu kita penat sekali pun Allah nampak. Saya rasa macam tak layaknya lah saya duduk sini yang bagi nasihat kat orang kan. Tapi cuma kita sama-sama anggap saja saya cakap ni, kita kongsi pengalaman. Misalnya saya cakap, korang balas. Misalnya korang pun boleh komen nanti. Komen je kat bawah tu banyak-banyak, tak apa. Kalau saya salah silap pun komen je. Nanti saya akan perbetulkan lah apa yang saya salah silap. Baiklah, seterusnya apa yang saya nak kongsikan ni tentang pengalaman saya lah sepanjang saya berada dalam sukarelawan ni. Sebab dekat universiti saya terlibat dengan aktiviti-aktiviti sukarelawan lah. Dan saya merupakan pimpinan dalam organisasi tersebut. Alhamdulillah lah diberi peluang daripada semester 1 lagi, dan habis semester dah pun Alhamdulillah diberi peluang ni. Dan ini merupakan kekuatan saya. Misalnya kalau saya ikut program sukarelawan ni, best ni adalah best sukarelawan. Sebab bila saya yakin rakan-rakan yang lain pun bila pakai benda ni, dia memberi semangat, dia membakar semangat kita untuk terus melakukan kerja-kerja sukarelawan. Memang best ni pembakar semangat lah. Dan ada pernah lah rakan saya dia nak join sukarelawan sebab best. So kadang-kadang perkara yang kita tak jangka membuatkan orang tu suka dengan sesuatu perkara tersebut. Jadinya apa yang saya nak kongsikan adalah saya nak kongsikan pengalaman saya di mana saya berada di Sabah. Pengalaman pertama saya, misi pertama saya di Sabah. Masa tu saya semester 3. Memang tak jangka lah dapat pergi sebegitu awal kan. Dah boleh pergi misi, macam mana. Memang banyaklah pengalaman macam mana sebenarnya nak pergi misi. Orang ingat senang ke? Tak ya, kita kena ada usaha ya. Kena cari dana, plan elok-elok macam mana perjalanan kita, apa aktiviti kita, apa matlamat kita. Semuanya kena plans. Bukannya pergi sana untuk bercuti ya, tak. Pada mulanya memang macam yelah semester 3 ya, macam blur macam tu je lah. Tapi bila murabi senior daripada tunjuk ajar, lama kelamaan kita jadi macam macam ni rupanya, macam ni. Kita dah diberi peluang untuk jadi pimpinan, kita kena buat sehabis baik. Walaupun saya tahu saya tak buat habis baik, walaupun saya tahu saya banyak kekurangan sebagai seorang pimpinan, tapi ianya memberi pengalaman barulah buat saya untuk lebih membangunkan diri saya ni. Jadinya 9 orang, kami 9 orang ke Sabah ketika tu, dan 2 orang saja lelaki. Apa yang saya rasa saya banggakan bila mana betul ke yang kita dah kat sini dan kita nak berkhidmat ke orang ni. Dah sedia ke aku. Memang kalau dah ke sana, niat kita nak bantu orang, kita nak buat khidmat pendidikan kat sana. Dalam kat Sabah tu kita orang buat khidmat pendidikan lah. Jadinya kami pergilah ke Ranau. Masa tu di Sabah, di Ranau.
And kami ditempatkan di sebuah penempatan di Abim lah. Dan apa yang saya nak kongsikan, bila mana saya masuk ke kampung Muruk, kita orang dipecah kepada 2 kumpulan. Sebahagian sahabat-sahabat saya ke kampung Luanti, kampung yang boleh dikatakan majoriti Muslim, dan saya dan 3 orang rakan lagi kami ke kampung Muruk. Nama kampung tu Kampung Muruk, yang boleh dikatakan majoriti dari situ Kristian, maknanya 60-30. Tapi apa yang saya banggakan kat kampung Muruk ni, anak-anak kecil walaupun mereka ni berlainan bangsa, tapi mereka sangat-sangat bekerjasama. Masa kata macam harmoni. Sebab tu dah saya kata, ya Allah, apa benda yang aku nampak ni kan, betul kan? Serana kita, sebab tu lah kita ni belajar daripada pengalaman, daripada apa yang kita lihat. Macam tu lah saya rasa gembira bila tengok adik-adik ni, walaupun mereka berlainan bangsa, berlainan agama, mereka tak kisah pun. Belajar sama-sama, bermain sama-sama. Saya rasa macam serius ke ni kan, saya tak cerita. Lepas tu satu lagi yang membuat saya sentuh hati. Aduh, nak cerita ni sedih sikit lah, sebab saya ditugaskan untuk mengajar seorang nenek, khidmat pendidikan masa tu. Mengajar seorang nenek. Nenek ni dia cepat lupa. Dan contohnya hari ni saya ajar surah Al-Fatihah, esok dia akan lupa surah Al-Fatihah. Dan esoknya saya ulang lagi Al-Fatihah dan ruku-ruku solat, and then dia akan lupa lagi. Sampailah seminggu kami kat situ, memang dia akan sampai akhir sekali dia lupa juga. Dan dia suka mata sirih lah, ada tidak tu. Dan apa yang dan apa yang membuat saya tersentuh, nenek ni dia sedih bila mana dia tahu hari terakhir kami di kampung tersebut. Dia selalu bawa handphone Nokia dia, dan saya simpan nombor saya dalam tu. Dan nak bagi nenek tu call saya nanti, dan saya juga simpan nombor nenek tu. Kita orang cuba main miss call masa tu. Kita orang main miss call lah. Saya call nenek angkat, dan saya suruh nenek tu cakap. And then bila hari keesokan tu, masa tu belum hari last day, esok tu hari last day, saya cakap dengan nenek tu tak ingat. Dia tak ingat. Dia tak tahu macam mana saya dah ajar cara nak call semua, tapi dia tak ingat. Saya bukan sedih sebab dia tak ingat. Saya sedih kalau saya sedih lah, sebab dia seorang nenek yang sangat-sangat tua, dan dia sangat gagah. Masih gagah lagi nak pergi ke surau, nak timba ilmu. Walaupun dia asyik lupa. Tapi itulah, macam manalah kita nanti. Jadi dari situ saya macam terdetik lah. Macam sebab nenek ni hari-hari datang sebab nak jumpa kami. Dia sedih bila dia dapat tahu kami nak pulang. Dia menangis kat situ. Boleh tanya rakan-rakan saya, dia menangis detik itu. Dia tahu kami last day kat situ. And then saya cakap, macam mana nanti saya nak balik Semenanjung kalau nenek tak ingat nombor saya, nenek tak boleh nak call saya. Nenek tu hanya angguk-angguk, dia ikut je data saya. Seminggu saya mengajar dia, seminggu saya bergurau dengan dia, seminggu dia bersabar dengan saya, seminggu saya bersabar dengan dia. Cuma saya banyak trend lah. Saya cuba nak buat dia ingat apa yang saya ajar, tapi dia tak ingat. Sebab mungkin faktor usia, saya faham tu. Tapi apa yang saya terharu, dia datang tiap-tiap hari. Dia datang dekat surau tu, dia nak belajar. Even dia seorang je orang tua ketika itu, yang lain semuanya kanak-kanak, tapi dia datang.
Dia tunggu, dia datang awal daripada kita orang lagi. Dia datang, nampaklah strada. Jadi dari situ makin lama makin membuat perasaan saya ni nak teruskan perjuangan dalam sukarelawan ni. Jadi saya bersyukurlah bila mana saya diberi peluang macam ni, jumpa orang-orang macam ni. Saya faham mungkin kampung tersebut dah terbiasa dengan kedatangan, sebenarnya kampung tu pernah lah dia datang juga aktivis sukarelawan yang lain. Tapi ya, dia orang datang touch and go, datang dan pergi macam tu je. Jadi macam kami masa tu program kami nama dia turun ke desa dah 7 dan masa turn saya tu 6.0. Maknanya turun yang ke-6 lah. Maknanya ini berterusan, cumanya orang yang berbeza lah tapi ia berterusan. Ya cuma itulah. Ada saya dah cakap dah, mesti saya sedih. Kalau cerita pasal nenek tu mesti ada sedih lah. Saya harap nenek tu dalam keadaan baik. Apapun saya sayang semua orang yang saya jumpa. Mungkin saya tak mampu nak bagi kebahagiaan sepenuhnya kepada nenek tu, sebab dia lah kita di sana bawah organisasi, bawah universiti, bawah kelab kita sendiri. Tapi kita tak boleh nak berbuat apa-apa. Cumanya kita mampu. Misalnya kalau berpeluang lagi ke kampung tersebut, mungkin kita akan bertemu lagi lah nenek tu, cuma dengan orang-orang yang berbeza. Sebab akan ada adik-adik baru yang akan pergi misi pula. Jadi kami yang dah sini-sini ni mungkin akan ke tempat lain pula, bagi peluang pada adik-adik baru. Jadinya itulah saya cakap, bila korang ada peluang buat baik, korang buatlah baik. Sebab korang akan rasa kemanisan dan kebahagiaan di kat situ. Ibu korang nampak nenek tu menangis, tapi ya, kita rasa macam kita dihargai bila mana nenek tu datang. Sebab dia tak nak kita pergi, dia tak nak kita balik, dia tak nak kita orang balik masa tu. Tapi nak tak nak kita orang kena balik, sebab dia orang ada tanggungjawab lain yang perlu dia laksanakan. Dan bila mana saya melawat nenek tu ke rumahnya, dia hanya duduk di rumah dia, dua tingkat kayu atas dan ada rumah bawah satu. Dia duduk kat rumah bawah tu je. Dia masak sendiri. Saya tak tahu mana anak-anak dia, sebab masa tu saya tak jumpa anak-anak dia. Dan dia jalan membongkok, tapi dia still nak datang juga surau tu untuk belajar. Dan saya sangat tersentuh lah, sebab seminggu saya ajar dia. So sangat-sangat tersentuh lah. So jadinya itu memang pengalaman yang tak dapat dilupakan. Dan ada juga pengalaman lain di mana kami kami semua orang ni susah senang, ada yang sakit, kami bantu each other. So memang pengalaman yang sangat-sangat tak boleh dilupakan lah. Itu misi pertama saya ke Sabah lah. Selama 2 minggu kami di sana, dengan membawa khidmat komuniti dan kajian sosial budaya. Banyak pengalaman. So saya cakap, bila korang ada pengalaman berkelana lah. Seperti mana yang dikatakan oleh Allahyarham Ahmad Ammar. Dia cakap, aku sudah terlalu lama hidup dalam zon selesa. Mungkin sudah tiba masanya aku menggorak langkah berkelana untuk melihat ciptaan di muka bumi milik Sang Pencipta. Kita perlu ambil lah kata-kata semangat daripada tokoh-tokoh yang banyak pengalaman beliau, seperti Allahyarham. Contohnya seperti Allahyarham Ahmad Ammar lah. Ahmad Ammar ni anak kepada Tuan Haji Haji Ahmad Azam. Tuan Haji Ahmad Azam. Dan saya pernah, maknanya ayah beliau ni kiranya macam dekat jugalah dengan saya. Sebab bila ada event, ada program yang melibatkan pelajar-pelajar Islam dan sukarelawan ni, beliau ada lah. Dan saya pernah nampak dia 2-3 kali kan. Jadi pengalaman yang tak dapat dilupakan. Walaupun dia tak kenal kita, tapi kita kenal dia. Bila nampak dia, ya Allah, semua
tak pelik lah kenapa anak dia macam tu. Ayah dia seorang ayah yang sangat-sangat baik, penyayang, kita tengok. So tak pelik lah kalau Ahmad Ammar, Allahyarham Ahmad Ammar sebegitu rupa. Mungkin itu saja untuk video kali ini. So kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa like, subscribe and share lah dekat korang. Mana tahu ada kawan-kawan yang nak tahu apa itu sukarelawan, macam mana nak jadi sukarelawan dan sebagainya. InsyaAllah kalau saya ada peluang, mana tahu saya boleh ajak rakan-rakan saya yang mungkin lebih banyak pengalaman daripada saya. Mereka mungkin lebih banyak, memang banyak pun pengalaman diorang lebih bagus daripada saya. Mungkin saya boleh ajak diorang nanti. And sebelum terlambat, saya nak ucap selamat menyambut Ramadan. Kita dah sampai separuh Ramadan dah pun. So korang memang terbaik dah, puasa penuh kan. Kita pejam-celik dah separuh Ramadan, tak sangka kan. Dah nak dekat Syawal pula. So mungkin kita punya raya kita mungkin berbeza lah daripada raya-raya dan puasa-puasa yang sebelum ni. Jadi kan pengalaman puasa dan raya pada kali ini pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Dan bersyukur dengan setiap apa yang berlaku dan setiap apa yang kita ada. Alhamdulillah. Sebelum terlambat, saya nak ucap terima kasih lah dekat ibu bapa saya yang menyokong saya daripada dulu sampai sekarang. Tidak lupa juga rakan-rakan saya yang ada dengan saya, ups and down saya. Kau ups and down. Dan juga murabi saya yang tak henti-henti bagi nasihat, tunjuk ajar walaupun saya ni derdil tau orangnya. And tak lupa juga akak-akak senior ya, akak-akak senior yang supporting, yang datang membantu turun lapangan, jumpa adik-adik junior, semualah yang terlibat dalam lingkungan saya ni. Mungkin orang yang saya kenal dan tak kenal pun, terima kasih. Maaflah salah silap daripada saya sepanjang perkenalan kita ni. Mungkin saya tak tahu dan tak perasan apa salah saya. Saya minta maaf. And semoga video ni memberi manfaat kepada rakan-rakan dan remaja-remaja di luar sana. Apa yang saya harapkan untuk video pada kali ini cuma sedikit sebanyak, walaupun sedikit pun tak apalah, menjentikkan hati kita semualah supaya kita sentiasa menjadi yang terbaik. Bila ada peluang buat baik, kita buat baik. Okay? So thank you. Dan saya rasa sampai situ saja untuk video pada kali ini. Jangan lupa tahu like and subscribe. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka, jangan lupa like, subscribe and share. Macam-macam.